Baiklah, bersama-sama dengan saya pada hari ini, kita akan mengupas dan berkenalan dengan subjek pengajian AM 900 dan seterusnya cikgu akan mengupas berkaitan dengan pengajian AM semester 1 900 Palang 1. Semoga anak pelajar bersedia dari segi fizikal dan mental untuk terus menjejakkan kaki ke mana-mana pusat tingkatan 6, sama ada kolej tingkatan 6 ataupun sekolah-sekolah yang mempunyai tingkatan 6, sama ada MUT 2 atau MUT 3. Tahniah sekali lagi. Baiklah, pada hari ini cikgu akan mulakan dengan sesi pengenalan kepada mata pelajaran pengajian AM 900 dan juga kupasan berkaitan dengan pengajian AM semester 1 900 Palang 1. Baiklah, untuk para pelajar yang dihormati, subjek pengajian AM di peringkat tingkatan 6 merupakan subjek yang sangat penting, ya, dan wajib diambil oleh semua calon, sama ada calon aliran sains, calon aliran kemanusiaan dan juga calon bagi aliran agama. Dan mata pelajaran pengajian AM sama penting lebih kurang dengan mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 5, Sejarah tingkatan 5, iaitu merupakan syarat wajib kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam. Dan calon atau pelajar mestilah mendapat sekurang-kurangnya prinsipal C untuk mengisi borang UPU. Jadi ambil perhatian, subjek ini sebenarnya tidaklah susah, tetapi subjek yang memerlukan daya kreativiti, minat, kesungguhan untuk meneroka pelbagai disiplin ilmu dalam mata pelajaran pengajian AM. Ya, sekiranya nanti ditawarkan ke tingkatan 6 aliran sains, aliran kemanusiaan dan juga aliran agama, dan sekarang juga ada aliran tahfiz, ya. Baik, pelajar-pelajar aliran ini wajib mengambil mata pelajaran pengajian AM. Baiklah. Seterusnya, sedikit pengenalan supaya para pelajar boleh faham, ya, sukatan pelajaran yang sangat luas bagi mata pelajaran pengajian AM, luas yang memerlukan daya pemikiran yang tinggi serta luas, ya, para pelajar agar pelajar boleh menguasai pelbagai disiplin ilmu dalam mata pelajaran pengajian AM ini. Ya, para pelajar diuji dengan pengetahuan, kemahiran daripada semua bidang pengetahuan bagi mata pelajaran pengajian AM. Ya, dan seterusnya matlamat mata pelajaran pengajian AM di tingkatan 6 untuk membina kemahiran, iaitu mengeluarkan buah fikiran secara logik, teratur dan berkesan dengan menggunakan pelbagai bentuk komunikasi. Nanti cikgu akan dalamkan lagi. Kebolehan memahami dan mengulas teks sama ada berbentuk linear atau bukan linear, ni akan diperincikan lagi oleh guru-guru di sekolah nanti apabila ada sesi soal kenal dan juga taklimat-taklimat mata pelajaran kepada para pelajar yang telah berjaya, ya, menempatkan diri ke tingkatan 6. Seterusnya, mata pelajaran pengajian AM juga iaitu menguji kefahaman dan penghayatan tentang kenegaraan Malaysia dari perspektif sejarah dan juga semasa. Jadi pelajar-pelajar tingkatan 6 akan menjadi lebih matang untuk melihat senario perkembangan dari segi politik, ekonomi, sosial, ya, dan juga pembangunan negara kita dan juga di peringkat antarabangsa. Dan seterusnya, mata pelajaran pengajian AM juga akan melahirkan keprihatinan terhadap perkembangan pembangunan negara, dasar-dasar negara dan isu-isu semasa. Dan seterusnya, kebolehan memahami dan menghayati serta saling ada kaitan pelbagai disiplin ilmu dan pengalaman. Hal ini bermakna mata pelajaran pengajian AM nanti mungkin juga merentas mata pelajaran yang lain seperti geografi, sejarah, bahasa Melayu, matematik, fizik, kimia, biologi, ya, dan sebagainya. Maka dengan
mempelajari, dengan menguasai subjek pengajian am, melayakkan seseorang pelajar itu untuk menempatkan diri di Menara Gading nanti, insyaAllah ya. Jadi anak-anak pelajar diharap bersemangat untuk belajar, kerana ilmu itu perlu dicari, diteroka, digali, ya. Dia tidak akan datang melayang. Dan seterusnya, kita teruskan dengan melihat kepada sukatan pelajaran STPM bagi mata pelajaran pengajian am 900. Pada hari ini cikgu akan huraikan semester 1, semester 2 dan semester 3 secara ringkas dan mendalami ya subjek pengajian am ini untuk sukatan pelajaran semester 1 sebentar lagi. Sekarang cikgu akan huraikan satu persatu. Bagaimana ringkasan skop bagi mata pelajaran pengajian am yang harus dikuasai oleh para pelajar, khususnya calon-calon yang akan menduduki peperiksaan STPM di peringkat tingkatan 6. Ya, di peringkat tingkatan 6 kita ada 3 semester. Semester 1, semester 2 dan semester 3. Dan setiap semester ini ada tema-tema yang tertentu yang perlu dikuasai, dihayati, difahami oleh para pelajar. Untuk semester 1, ya, temanya ialah kemahiran belajar, ya, satu, dan yang kedua ialah Malaysia kekal berdaulat. Nanti terdapat sub-sub tema yang akan dipecahkan, ya, mengikut tema-tema utama. Untuk semester 2, iaitu semester yang kedua ini, tema alih bentuk komunikasi, Malaysia maju dan sejahtera. Dan pada semester yang kedua, para pelajar, calon-calon, bakal calon STPM akan melakukan kerja projek ataupun kerja khusus. Dan seterusnya di semester ketiga, alih bentuk komunikasi juga, iaitu tema yang seterusnya ialah Malaysia dan negara luar. Dan pada semester yang ketiga, terdapat subjek-subjek yang tertentu mempunyai kerja khusus. Ya. Baik, seterusnya cikgu teruskan lagi pengajian pentaksiran, ya, untuk pengajian am mengikut semester pengajian, ya. Semester pengajian, wajaran serta markah serta masa yang diperuntukkan dalam peperiksaan serta bentuk-bentuk soalan dalam mata pelajaran pengajian am. Cikgu mulakan dengan semester yang pertama atau semester 1 yang akan dihadapi oleh pelajar-pelajar yang akan menjejakkan kaki pada 15 Julai 2020 nanti. Kita bertemu ya di mana-mana pusat tingkatan 6. Kod subjek ialah 900-1, pengajian am 1, ujian bertulis yang meliputi soalan aneka pilihan, soalan berstruktur dan esei. Wajaran markah yang diperuntukkan ialah markah 80 markah. Wajaran untuk semester 1 bagi subjek pengajian am ialah 29%. Agak tinggi ya, maka penggal ini kena skor A lah ya, sebab tidak ada kerja khusus. Dan masa yang diperuntukkan untuk peperiksaan ialah 2 jam. Dan bentuk pentadbiran peperiksaan pentaksirannya ialah berbentuk pusat, yang mana soalan disediakan secara berpusat seluruh Malaysia oleh Majlis Peperiksaan Malaysia. Ya. Dan seterusnya, pada semester yang kedua, kodnya ialah 900-2, pengajian am 2, ujian bertulisnya berbentuk soalan berstruktur, alih bentuk komunikasi dan juga esei. Markah peperiksaan ialah 60 markah. Wajaran untuk semester 2 ialah 22%, ya. Dan masa yang diperuntukkan untuk peperiksaan ialah 1 jam 30 minit. Dan bentuk pentaksiran juga ialah berpusat, ya. Dan pada semester 2 juga, para pelajar untuk pengetahuan awal, ya, perlu melakukan kerja khusus atau kerja projek yang mana kodnya ialah 900-4, yang memberikan markah sebanyak 55%, iaitu terbahagi kepada 40 markah untuk penulisan dan 15 markah untuk pembentangan, yang mana wajaran markah yang diperuntukkan ialah 20%. Yang mana
penilaian untuk kerja projek akan dinilai oleh guru-guru mata pelajaran pengajian am masing-masing. Ya, iaitu sepanjang penggal kedua, para pelajar akan melakukan kerja khusus berdasarkan kepada tema-tema yang akan dikeluarkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia. Dan seterusnya, semester yang ketiga, Kod 900 Palang 3, Pengajian Am 3, ujian bertulis ialah soalan aneka pilihan, soalan analisis data ataupun di sini ialah bukan linear kepada linear, yang mana markah yang diperuntukkan ialah 80 markah dan wajaran untuk semester 3 ialah 29%, yang mana masa yang diperuntukkan untuk peperiksaan ialah 2 jam. Pentaksiran juga ialah pentaksiran berpusat. Ya, semoga sedikit sebanyak memberikan pendedahan awal kepada para pelajar yang bakal menjadi warga tingkatan 6 di pusat-pusat tingkatan 6. Baiklah, cukupkan perincikan pada hari ini sukatan pelajaran pengajian am semester 1 900 Palang 1. Berikan tumpuan, berikan perhatian, insya-Allah kejayaan milik anda calon-calon para pelajar yang akan menjejakkan kaki ke semester 1 di pusat-pusat tingkatan 6. Baiklah ya. Pertama, kemahiran belajar yang akan diajar pada semester 1 merangkumi yang pertama, kemahiran mencari maklumat, kemahiran menyoal, kemahiran menganalisis dan seterusnya kemahiran berfikir secara kritis serta kemahiran menyelesaikan masalah dan seterusnya 1.6 kemahiran komunikasi berkesan. Baik, timbul persoalan. Mengapa perlu diajar kemahiran belajar kepada pelajar-pelajar tingkatan 6? Kerana pelajar-pelajar tingkatan 6 perlu berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif. Dan buat pengetahuan semua bakal yang menaiki ke tingkatan 6 nanti pada 15 Julai nanti, untuk kemahiran belajar akan diperincikan di sekolah nanti, yang mana tidak disoal dalam peperiksaan biasanya, tetapi ilmu-ilmu kemahiran ini boleh digunakan dalam peperiksaan dan juga dalam membina, menulis kerja khusus pada semester 2 nanti. Ya, ini akan diperincikan oleh guru-guru di sekolah nanti, bagaimana dikatakan kemahiran mencari maklumat dan seterusnya kemahiran menyoal, kemahiran menganalisis maklumat dan seterusnya kemahiran berfikir secara kritis, kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran berkomunikasi secara berkesan. Yang mana kita ingin melahirkan para pelajar tingkatan 6 ini yang berketerampilan, mempunyai kredibiliti dan mereka akan diasuh, dididik bagaimana membentang dalam sesi pembentangan sama ada di dalam kelas ataupun melibatkan kerja khusus. Ini ialah kemahiran belajar, ya. Sehingga 1.6 kemahiran komunikasi berkesan. Ya, yang seterusnya, ya, itu subtajuknya. Ya. Mengapa kemahiran belajar ini ditekankan? Kerana kemahiran belajar ini akan diaplikasikan oleh calon ataupun oleh pelajar dalam penulisan esei, ya, dalam alih bentuk komunikasi, ya, semester 2 dan semester 3, kerja khusus, ya, soalan aneka pilihan dan juga soalan struktur. Ini semua terangkum dalam sukatan pelajaran. Baik. Dan seterusnya, Malaysia kekal berdaulat. Ini akan dipelajari semasa semester 1. 2.1 ialah negara berdaulat. 2.2 ialah perlembagaan persekutuan. 2.3 ialah tadbir urus negara. Dan 2.4 kedaulatan Malaysia. Cikgu huraikan pada hari ini sejarah ringkas sebagai suatu pengenalan agar para pelajar bakal menaiki tingkatan 6
dapat memahami sukatan pelajaran pengajian am semester 1 dan menjadikan ia sebagai satu minat, semangat untuk meneroka apakah yang dikatakan Malaysia kekal berdaulat. Bagaimana kita nak mengupas kandungan-kandungan yang terdapat dalam perlembagaan persekutuan dan bagaimana kita ingin melihat tadbir urus negara yang baik, yang cemerlang dan seterusnya. Bagaimana kita melihat cabaran-cabaran yang harus dihadapi dalam kita nak mengekalkan kedaulatan sebuah negara yang berdaulat. Jadi para pelajar, kita boleh mendalami isu-isu dan memahami sistem pemerintahan negara dan tadbir urus negara. Kerana apa? Para pelajar tingkatan 6 ini bakal mewarisi negara pada masa akan datang. Maka kita harus lihat Malaysia kekal berdaulat kerana di mana bumi dipijak anak-anak pelajar, di situ langit dijunjung. Maka satu semangat cikgu tiupkan kepada anak-anak pelajar yang akan menjejakkan kaki ke tingkatan 6. Anda sebenarnya orang yang telah berjaya untuk ke Menara Gading. Jangan berasa rendah diri. Di mana kita belajar, asalkan kita rajin nak menimba ilmu, bertanya, pasti berjaya. Lagipun belajar di tingkatan 6 ini agak kos yang lebih rendah, ya, kos yang lebih murah. Guru sentiasa membimbing para pelajar untuk terus memahami dan menguasai subjek pengajian am. Baiklah ya, satu suntikan semangat untuk semua. Ya, itu antara subtajuknya. Baik. Dan para pelajar tingkatan 6 juga akan belajar kenegaraan. Maksudnya kenegaraan Malaysia, ya, perlembagaan Malaysia ini semua berangkumi kita akan belajar sistem pentadbiran Malaysia, sistem perundangan di negara kita, sistem kehakiman di Malaysia sebagaimana yang termaktub di dalam perlembagaan persekutuan agar anak-anak pelajar faham bahawa mengapa sesebuah negara yang merdeka, yang kekal, yang berdaulat harus ada perlembagaan yang tersendiri kerana perlembagaan itu merupakan undang-undang, peraturan yang tertinggi yang harus dijadikan sebagai garis panduan dalam sistem tadbir urus sesebuah negara. Ya, maka negara yang tak ada perlembagaan, maka negara itu tidak ada garis panduan, kucak-kacir sistem pentadbirannya. Baik, seterusnya kita selami sedikit sukatan pelajaran pengajian am semester 2 sebelum cikgu huraikan dengan lebih panjang, iaitu 9002. Semester 2, alih bentuk komunikasi, teks linear kepada bukan linear secara ringkas sahaja, iaitu jenis-jenis graf. Ya, cikgu tak huraikan dengan lebih panjang. Graf yang terdiri daripada komponen, compound, memesong, piramid, iaitu graf bar, graf garis, komponen, compound, memesong, graf bar gabungan, carta pai sama ada carta pai bandingan dan juga carta pai bertingkat ataupun carta pai tung. Yang inilah kita katakan bahawa pengaplikasian ilmu matematik, ya, ilmu matematik untuk pelajar mengira dan juga melukis yang mana menggunakan kertas graf, dan aspek-aspek yang dinilai ialah aspek pengkelasan angkubah, kesesuaian teknik, ketepatan isi dan kekemasan. Dua soalan, pilih satu. Ini cikgu tak dalami ya. Cikgu berikan secara ringkas saja. Ya. Dan kita lihat yang diuji seterusnya kita akan belajar pada semester 2 ialah Malaysia Maju dan Sejahtera, iaitu petunjuk negara maju dan sejahtera 4.1, 4.2 ideologi, wawasan dan dasar pembangunan negara, dan seterusnya 4.3 cabaran dan penyelesaian. Bagaimana kita harus memahami dan peka terhadap dasar-dasar pembangunan negara dan cabaran-cabaran yang harus dilalui oleh Malaysia untuk kekal maju dan sejahtera. Ya. Baik, kita teruskan lagi. Petunjuk negara maju dan sejahtera untuk semester 2, maka apa yang harus difahami ya oleh para pelajar ialah dapat menjelaskan kepentingan membina negara maju dan sejahtera, dapat menjelaskan petunjuk negara maju dan sejahtera, dapat menguraikan langkah bagi membina negara maju dan sejahtera. Untuk semester 2 cikgu berikan secara ringkas saja. Ya. Ini antara beberapa tajuk yang perlu dikuasai
ketika di semester 2, iaitu ideologi, wawasan dan dasar pembangunan 4.2, 4.2.1 rukun negara, 4.2.2 wawasan 2020, 4.2.3 dasar pembangunan negara. Semua yang kita akan kaji ialah latar belakang, objektif, cabaran, dasar ekonomi, dasar sosial dan budaya, yang mana kita akan kaji objektif, strategi dan juga penilaian. Ya. Seterusnya, dasar dalam negara. Cikgu berikan secara ringkas untuk pengetahuan sahaja kepada pelajar. Ya. Ini antara beberapa dasar. Dan dasar-dasar ini ialah dasar-dasar pembangunan dari semasa ke semasa. Ya. Cabaran dan penyelesaian melibatkan agama dan kepercayaan, ya, iaitu kenal pasti cabaran. Dan juga langkah penyelesaian, ekonomi, politik, prasarana, sosial dan budaya, ekologi, sains dan teknologi, integrasi dan perpaduan. Ini kertas projek yang akan dihuraikan oleh guru-guru pelajar nanti, ya. Okey. Baiklah, kita teruskan lagi untuk semester 3 supaya boleh berkenalan terlebih dahulu. Ada 3 semester, 900 palang 3, iaitu alih bentuk komunikasi bukan linear kepada linear. Okey, supaya pelajar dapat menganalisis data dan fakta, membuat perhitungan, pengiraan dan penaakulan, dan seterusnya mentafsir teks bukan linear yang berasaskan isu dan cabaran kepada bentuk linear. Seterusnya, Malaysia dan negara luar secara ringkas melibatkan hubungan diplomatik 7.1, 7.2 penglibatan, peranan dan sumbangan, 7.3 isu dan cabaran, yang mana pelajar harus memahami dan peka tentang dasar luar. Ini telah dipelajari oleh pelajar dalam mata pelajaran sejarah semasa di tingkatan 5, maka ilmu dalam mata pelajaran sejarah boleh diguna pakai semasa di tingkatan 6 nanti. Ya, maksudnya disiplin ilmu itu ada kolerasinya. Ya. Dan seterusnya 7.1 hubungan diplomatik, 7.2 penlibatan, peranan dan sumbangan. Cikgu berikan secara ringkas sahaja. Ya, supaya pelajar dapat menjelaskan faktor yang mempengaruhi penentu dasar luar Malaysia, dapat menghuraikan kepentingan hubungan serantau dan antarabangsa, dan seterusnya dapat menjelaskan peranan dan sumbangan Malaysia di peringkat serantau dan antarabangsa. Ya, baik. Ini antara beberapa, cuba berikan secara ringkas supaya para pelajar mendapatkan gambaran terlebih dahulu. Ya, cikgu akan dalami untuk semester 3 ini. Ya, sekadar pengetahuan dahulu. Ya. Isu dan cabaran dari segi politik, ekonomi, sains dan teknologi serta sosial dan budaya. Cikgu tak dalami, ya. Cikgu cuma berikan secara gambaran minda saja supaya anak-anak pelajar bersedia dari segi fizikal dan mental. Baik. Cikgu akan dalami sukatan pelajaran pengajian am semester 1 900 palang 1 bermula dari kemahiran belajar yang telah cikgu terangkan tadi. Cikgu tunjukkan kembali supaya para pelajar memahaminya dan menguasainya. Walaupun biasanya tidak di soal, ya, kemahiran belajar ini sebagai satu topik khusus dalam peperiksaan, tetapi ilmu dalam mempelajari kemahiran mencari maklumat, kemahiran menyoal, kemahiran menganalisis maklumat, kemahiran berfikir secara kritis, kemahiran menyelesaikan masalah serta kemahiran berkomunikasi berkesan ini diaplikasikan dalam peperiksaan dan juga kerja khusus. Ya. Baik. Mengapa? Timbul persoalan. Mengapa perlunya kemahiran ini? Kemahiran ini sangat perlu, cikgu kata tadi, supaya pelajar boleh mengenal pasti dan mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber. Di peringkat tingkatan 6. Mengaplikasi pelbagai kaedah asas untuk menganalisis maklumat, mengkategori, membanding, mentafsir dan merumus, serta melaksanakan langkah-langkah penyelesaian masalah secara kualitatif. Anak-anak dah boleh dengar, kualitatif dan juga kuantitatif. Nanti di peringkat semester 1 di universiti lagi mendalami, ya. Memahami masalah, mencari dan memilih alternatif, mengaplikasi, menilai semula dan menambah baik.
Nah, jadi kita akan jadi lebih kreatif dalam menganalisis maklumat. Seterusnya, menyampaikan maklumat yang relevan melalui pelbagai bentuk komunikasi. Berkomunikasi dengan menggunakan laras bahasa yang betul dan berkesan. Kita akan latih para pelajar bagaimana menyampaikan bentuk pengucapan awam dan sebagainya. Ya, jadi mata pelajaran pengajaran am ini luas, ya, dan luas. Ya. Dan seterusnya, kemahiran belajar akan diaplikasikan oleh pelajar calon untuk menjawab soalan esei, alih bentuk komunikasi, kerja khusus atau kerja projek, soalan aneka pilihan dan juga soalan struktur. Soalan struktur. Ini akan didalami oleh guru-guru semasa sesi pengenalan kepada mata pelajaran pengajian am nanti. Ya. Baik. Seterusnya ialah Malaysia kekal berdaulat. Ini akan disoal dalam peperiksaan. Ya. Pertama, para pelajar harus memahami 2.1 negara berdaulat. 2.1.1 konsep dan ciri negara berdaulat. 2.1.2 pembentukan negara Malaysia. Yang perlu difahami oleh para pelajar adalah konsep dan ciri sebuah negara yang berdaulat, ya. Pertama, negara yang berdaulat itu secara ringkasnya apa konsep negara? Biasanya kita belajar dalam mata pelajaran sejarah, sebuah negara ada sempadannya. Contoh, ya, sebuah negara antara Malaysia dengan Thailand kalau negara, Malaysia dengan Singapura, apa sempadannya? Perlis dengan Kedah, Kedah dengan Perak, Perak dengan Pahang. Ya, contohnya, cuba bagi di situ, ya. Ini ada sempadan-sempadan sebuah itu negeri. Kalau negara, kita Malaysia, ya. Sistem pemerintahan kita akan belajar nanti. Kalau Malaysia, sistem pemerintahan yang apa? Demokrasi berparlimen, ya. Dan sebuah negara itu sudah semestinya ada rakyat, ada penduduk, ya. Apa cirinya sebuah negara itu? Merdeka, berkuasa sendiri, berwibawa, beridentiti. Ini akan dikupas dengan lebih lanjut ketika pelajar sudah pun berada di tingkatan 6 nanti, semester 1, ya. Seterusnya, pembentukan Malaysia. Kita perlu kaji bagaimana sebuah negara yang berdaulat ini terbentuk. Ya, tidak senang, ya, melalui jerih-perih pengorbanan, perjuangan, titisan air mata dan darah. Kita akan sayang negara kita kalau kita nak pertahankan kedaulatan negara kita, ya. Maka sebab proses dan cabaran dalam kita nak membentuk sebuah negara yang bernama Malaysia daripada persekutuan tanah Melayu dahulu, ya, sehingga terbentuknya Malaysia pada hari ini pada 1963 itu. Dan seterusnya kita lihat juga kepada 2.2 perlembagaan persekutuan. Ini perlu dikuasai oleh para pelajar sedalam-dalamnya kerana kita tidak mahu, ya, perlembagaan yang telah termaktub cuba dirobek-robekkan oleh pihak-pihak tertentu. Jadi kita faham, ya, agar kita boleh pertahankan perlembagaan persekutuan tersebut. Maka kita ada jati diri kita. Kerana negara kita ada perlembagaan yang menjadi garis panduan, yang merupakan undang-undang tertinggi negara. Ya, perlembagaan tidak ada masalah, boleh dipindah. Ya, bukan kita mencabar perlembagaan tersebut. Ya, kita pindah mengikut kesesuaian semasa yang mana ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat itu kita akan dalami dalam sesi pembelajaran nanti. Baik, pertama kita perlu faham peruntukan perlembagaan persekutuan, sistem dan juga struktur pemerintahan serta demokrasi dan pilihan raya. Ya. Seterusnya kita lihat kandungan yang terdapat dalam perlembagaan persekutuan. Cikgu tak dalami secara teliti. Terdapat 15 bahagian. Ya. 15 bahagian yang terkandung dalam perlembagaan persekutuan yang harus dikuasai oleh para pelajar, yang mana ada 183 perkara. Bila belajar ini, pelajar yang nak buat bidang undang-undang, perundangan, ya, biasanya cikgu hadiahkan kepada pelajar-pelajar yang buat undang-undang yang ada cita-cita ni sebuah buku perlembagaan yang mana ada setiap edisi terbaharu, yang mana ada pindaan-pindaan tertentu. Ya, perlu dikuasai. Bila kita kuasai, tak perlulah kita hafal setiap perkara ini. Kita faham. Kalau perkara 3 apa? Perkara 152 apa? Ya,
Di situ. Perkara 2 apa? Dalam tu ada. Ya. Yang mana setiap kandungan perlembagaan persekutuan itu ada sistem dan struktur pemerintahan, menghuraikan sistem demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan, kita ada pentadbiran, kita ada perundangan dan kita ada kehakiman. Maka di sini nanti kita akan faham konsep doktrin pengasingan kuasa. Cikgu beri secara bayangan dahulu untuk motivasilah kepada para pelajar. Ya, dan seterusnya kita akan belajar demokrasi dan pilihan raya, peranan serta fungsi Suruhanjaya pilihan raya serta proses pilihan raya. Pilihan raya sama ada pilihan raya umum ataupun pilihan raya kecil. Contoh kita akan menghadapi pilihan raya tak lama lagi di mana? Don Cini. Jadi ada proses-proses yang harus kita fahami, ya. Dan juga ada perkara-perkara di luar jangka yang perlu kita fahami, itu akan didalami lagi. Cikgu iklankan dulu pada hari ini, ya. Seterusnya 2.3 tadbir urus negara. Tadbir urus negara ini maksudnya pelajar kena faham, ya. Tidak senang. Kita ni kadang-kadang kita menyampaikan pandangan, pendapat, komen, senang. Tetapi orang yang menguruskan negara yang berdaulat itu tak senang anak-anak pelajar. Cabaran dia banyak. Maka kita faham takrif dan juga ciri-ciri, menerangkan takrif dan ciri tadbir urus negara. Seterusnya dalam sebuah negara yang berdaulat itu 2.3.2 sistem dan struktur pentadbiran, yang mana kita harus faham bagaimana nak menghuraikan sistem dan struktur kerajaan persekutuan, ya, kerajaan negeri dan sebagainya. Kita akan belajar nanti. Seterusnya bagaimana 2.3.3 pelaksanaan. Maksudnya menghuraikan hubungan dan penyelarasan pentadbiran kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan juga pihak kerajaan tempatan ataupun PBT, pihak berkuasa tempatan. Kita ada majlis daerah, kita ada majlis bandaraya, ya. Kita juga ada nanti majlis perbandaran. Jadi kita belajar, kita boleh faham sistem pentadbiran. Siapa yang nak jadi pegawai tadbir dan diplomatik sangat sesuai. Disyarankan untuk naik ke tingkatan 6. Ya. Dan seterusnya, kita harus faham kepentingan dan cabaran tadbir urus, iaitu 2.3.4, membincangkan kepentingan dan cabaran yang dihadapi negara dalam melaksanakan tadbir urus baik. Bagaimana cabaran yang untuk kita nak hadapi dalam tadbir urus baik ni? Dari segi rasuah, dari segi integriti, ya, dari segi ketelusan, dari segi accountability, ya, banyak aspek yang perlu kita dalami nanti. Jadikan mata pelajaran pengajaran ini sesuatu yang menyeronokkan. Maka kita akan dapat ilmu secara santai dan seronok, ya, para pelajar. Ya. Dan seterusnya kita akan kaji bidang kuasa, iaitu bidang kuasa kerajaan persekutuan, bidang kuasa kerajaan negeri dan bidang kuasa bersama. Cuba bagi dahulu bayangan yang mana kita harus kuasai jadual ke-9. Ya. Dan seterusnya sistem dan struktur kerajaan yang mana kita akan kaji. Ya, yang di Pertuan Agong. Satu isu yang cukup seronok dikaji. Kalau kita faham, kita akan menjadi manusia yang menganalisis maklumat secara tepat. Dengan sistem politik kita pada hari ini, yang di Pertuan Agong ada kuasa dari segi perundangan, kuasa dari segi pentadbiran, kuasa dalam bidang kehakiman, kuasa budi bicara. Jadi isu-isu yang tertentu bila kita kaji, dia sangat menyeronokkan. Seterusnya kita akan tahu, okey, majlis raja-raja, bagaimana sistem penggiliran, ketua audit negara, apa peranan dan sumbangan dan fungsi, kabinet, sistem kabinet bagaimana dibentuk, ya. Seterusnya kementerian, fungsi kementerian, kementerian yang ada. Para pelajar semester 1 ni lagi mencabar dengan sistem pentadbiran negara yang agak baharu pada hari ini. Wow, sangat mencabar. Ya, ini satu iklanlah kepada para pelajar yang akan naik ke tingkatan 6. Sesuai Perbadanan Awam dan juga Majlis Penjelarasan. Ya, naiklah ke tingkatan 6, anda akan berjumpa dengan guru-guru yang sangat hebat. Dan seterusnya, kerajaan persekutuan termasuk kerajaan negeri dan PBT, bagaimana sumber keuangan? Bagaimana dikatakan wang yang disatukan? Ya, bagaimana kerajaan membeli sumber-sumber keuangan? Bagaimana boleh dibelanjakan? Bagaimana bajet dibentang dan sebagainya? Wah, semangat. Ya, kalau kita belajar betul-betul tak susah tingkatan 6.
Seterusnya, kepentingan dan cabaran tadbir urus anak-anak pelajar. Apa saja yang ada dalam dunia ini, tambah-tambah kita nak mentadbir, nak menguruskan sebuah negara yang berdaulat ini, sudah semestinya ada kepentingannya, ada cabarannya. Ya, kita lihat dari segi apa? Kita ada kepentingan dan cabaran tadbir urus dari segi globalisasi. Apa globalisasi? Tambah-tambah pada hari ini dunia di hujung jari, kata orang. Maksudnya dunia tanpa sempadan. Ya, bila dunia di hujung jari, dunia tanpa sempadan, maklumat akan tersebar secara bebas. Maka di sini kita akan wujudkan Suruhanjaya, Suruhanjaya bagi kita mengawal maklumat-maklumat, khususnya penyebaran maklumat palsu. Globalisasi tidak salah, ada baik, ada buruknya. Tetapi jangan menyalahgunakan teknologi untuk keburukan. Dan bagaimana kita harus wujudkan daya saing dalam pelbagai bidang. Dan bagaimana cabaran-cabaran yang harus kita hadapi dalam sistem penyampaian khidmat awam. Hari ini kita banyak melihat semua menggunakan sistem e-dagang, e-kerajaan, e-banking, semua e-filing dan sebagainya. Maka di sini kita melihat bahawa perkembangan teknologi semasa akan terus menjana penyampaian maklumat yang lebih tepat, lebih telus, ya, lebih cekap, bersih, ya, dan seterusnya. Dan kita lihat juga integriti sangat penting dalam sistem pentadbiran sesebuah negara. Apakah faktor yang boleh menjejaskan integriti? Mengapakah integriti itu penting? Apakah cabaran kita dalam nak melaksanakan integriti dalam sistem pentadbiran awam di negara kita? Ya, swasta dan sebagainya. Maksudnya, kalau semua dapat mengemblik tenaga, usaha, berkolaborasi, maka sebuah negara yang kekal berdaulat akan terus mekar sampai bila-bila untuk generasi anak cucu kita. Naiklah ke tingkatan 6, ya. Okey, kita akan dapat belajar lagi. Dan seterusnya, pembangunan modal insan. Kita lihat hari ini, mengapa perlunya modal insan? Dan siapa modal insan? Sudah semestinya anak-anak pelajar dari peringkat rendah sehinggalah ke peringkat tinggi, semua kita adalah modal insan yang sama-sama untuk mempertahankan kedaulatan negara. Dan juga kita akan lihat juga kepentingan dan cabaran dalam pengaruh teknologi maklumat dan komunikasi ataupun ICT dunia yang semakin menggunakan teknologi pada hari ini. Baik, seterusnya kita lihat kedaulatan Malaysia, ya. Cabaran, punca dan penyelesaian. Kita lihat kepada 2.4.1.1 kita ada pertahanan. Maka soalan esei akan bermula di sini. Ya, biasanya bermula di sinilah, iaitu pertahanan. Kita akan lihat aspek apa? Kepentingan keamanan negara dan antarabangsa. Ya, penting untuk kita mempertahankan kedaulatan negara kita dan kita juga menjalinkan hubungan dengan negara-negara lain untuk mengekalkan kedaulatan negara kita. Ya, sebab apa? Malaysia mengamalkan dasar berkecuali, berbaik-baik untuk menyelesaikan masalah secara rundingan. Dan seterusnya kita akan lihat 24.1.2 iaitu sosial dan budaya. Di sini akan menguji pelajar untuk kreatif berfikir, mencari, meneroka, menyelesaikan masalah, mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber. Daripada tajuk yang pertama tadi iaitu kemahiran belajar. Apa yang kita akan kaji dalam sosial dan budaya? Kita akan kaji dari seni, ya. Seni budaya, jenayah, pendatang asing, kraf tangan, bangunan bersejarah, masalah sosial, dadah dan sebagainya. Ini antara beberapa saja cikgu bagi contoh di sini untuk pengetahuan para pelajar. Dan seterusnya 24.1.3 dari segi ekonomi. Kegawatan ekonomi, kenaikan harga barang, kestabilan ekonomi, inflasi, pelaburan asing, pembangunan perusahaan kecil dan sederhana dan lain-lain. Ya. Dan seterusnya, kedaulatan Malaysia, kita lihat dari aspek politik, yang mana kestabilan politik sangat penting. Calon boleh menjelaskan kepentingan keamanan negara dan antarabangsa. Dan seterusnya 24.1.5 sains dan teknologi merangkumi pelbagai aspek aplikasi sains dan teknologi seperti teknologi hijau, sains forensik, bioteknologi, satelit, nuklear, hidroponik, agropertanian, teknologi robotik dan sebagainya. Baik. Maka seterusnya ialah integrasi dan perpaduan yang mana kita akan lihat faktor, punca, langkah dan kesan. Baiklah,
Para pelajar, di akhir sekali kita lihat pentaksiran pengajian am semester 1 900 palang 1 yang mana akan diuji ialah soalan aneka pilihan, soalan berstruktur dan esei yang mana terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu bahagian A, soalan aneka pilihan, 15 soalan yang mana calon wajib jawab soalan ini 15 markah. Bahagian B, soalan berstruktur, 4 soalan akan diberikan, jawab semua soalan juga 15 markah. Dan bahagian C, soalan esei, 3 soalan akan diberikan ataupun dikemukakan, maka calon atau pelajar tingkatan 6 dikehendaki menjawab 2 soalan daripada 3 soalan tersebut. Dan soalan-soalan esei ini merangkumi cabaran kedaulatan Malaysia. Maka keseluruhan markah kita nampak di sini 80 markah untuk peperiksaan yang mana memberikan wajaran markah untuk semester 1 bagi subjek pengajian am ialah 29% dan masa peperiksaan ialah 2 jam. Maka pentaksiran ini ialah pentaksiran berpusat yang mana soalannya standard seluruh Malaysia yang akan disediakan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia. Baiklah para pelajar, cikgu kira cukup untuk sesi pengenalan supaya para pelajar bersemangat, ya, dan tahniah diucapkan kepada para pelajar tingkatan 5 yang telah berjaya ditawarkan untuk naik ke tingkatan 6 semester 1 pada 15 Julai nanti di mana-mana pusat tingkatan 6 atau kolej tingkatan 6. Cikgu doakan belajarlah bersungguh-sungguh kerana tingkatan 6 siapa yang rajin berusaha dia pasti akan memperoleh kejayaan. Rajin bertanya, rajin berbincang, rajin berjumpa dengan guru untuk berkongsi bahan-bahan dan sebagainya. Kita di peringkat pra-universiti dah boleh berfikir secara matang. Jadi cikgu ucapkan tahniah sekali lagi dan sepanjang perkongsian ilmu pada hari ini sekiranya terdapat salah dan silap, kekilafan, cikgu mohon ampun dan maaf dan selalu cikgu pesan khususnya kepada anak-anak pelajar, peganglah kata-kata cikgu ini. Belajar pada usia muda ibarat mengukir di atas batu. Tetapi belajar pada usia tua ibarat mengukir di atas air. Sangat dalam falsafah ini. Dan semoga anak-anak pelajar bermotivasi untuk naik ke tingkatan 6. Kerana tingkatan 6 adalah mudah untuk menjadikan kaki untuk membuat ijazah sarjana muda di mana-mana universiti. Tahniah sekali lagi. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.